Dela, menurut cara-cara yang akan disampaikan kepada anda nanti. Dan di studio pagi ini kita ingin ucapkan selamat pagi juga. Terima kasih kerana sudi bersama kami Encik Joakim Rajaram yang merupakan Ketua Pegawai Hal Ehwal Corporate dari Digi Telecommunications. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Betul ya, gadget sekecil ini sebenarnya membuka begitu banyak ruang kepada urusan harian. Bagaimana hidup kita sebenarnya banyak bergantung kepada connection ataupun kelangsungan talian yang networking begitu penting sekali. Ya betul Zalia. Kalau kita berfikir mengenai penggunaan telefon ni, penggunaan mobile internet ya, apa yang kita panggil talian internet mudah alih ini, berbagai faset dalam hidup kami ya, bergantung kepada talian ini dan perkhidmatan ini, daripada memesan makanan, daripada membuat banking online, komunikasi, entertainment, semua bergantung kepada perkhidmatan yang cukup kekal. Macam Meli tadilah dalam talian pembelajaran dalam betul. Dan selebihnya dalam zaman COVID-19 ini, dalam zaman PKPB yang penggunaannya telah shifted ya, daripada rumah dan office kepada tempat tinggal. So syarikat-syarikat telekomunikasi dengan MCMC dengan pihak kerajaan juga akan bekerjasama untuk meningkatkan lagi perkhidmatan dan kualiti internet kepada semua rakyat Malaysia. Setakat ini apakah penetrasi jauh lebar di Malaysia dan sejauh mana syarikat-syarikat telekomunikasi akan berusaha untuk menambahbaikkan penetrasi jauh lebar ini? Ya, so pelan jendela ini ada matlamatnya 3 ya. Pertamanya untuk meningkatkan liputan ya, coverage rangkaian 4G kepada 96.9% secara purata ya, di seluruh negara. Itu liputannya. Yang kedua adalah kelajuan rangkaian mudah alih ataupun mobile broadband untuk mencapai 35 Mbps megabyte per saat secara purata. Yang ketiga adalah untuk mencapai broadband 9 juta premis yang akan dicapai dalam talian tetap ataupun fixed internet. Dan dalam program ini syarikat telekomunikasi maupun tetap ataupun mudah alih akan bekerjasama sesama terdiri dan dengan agensi-agensi kerajaan untuk memastikan bahawa maklumat ini akan dapat dicapai. Mungkin sedikit di luar skop perbincangan kita, tapi selama ini kita bercakap bahawa kawasan-kawasan seperti Sabah dan Sarawak ataupun pedalaman Pahang sukar untuk ditembusi kerana bentuk muka bumi. Jadi bagaimana masalah itu akan diatasi kelak? Ya, masalah ini hanya dapat dicapai kalau kita semua bekerjasama ya. Ada banyak agensi kerajaan dengan pihak swasta yang perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat ini. Terutama sekali untuk masyarakat di kawasan pinggiran ataupun kawasan di luar bandar. Untuk internet rollout ini ya, agak rumit. Yang kalau kita tengok bentuk rupa bumi ataupun geographical landscape di kawasan pendalamannya, susah untuk kita tembusi. So ada berbagai-bagai agensi yang perlu bekerjasama untuk ganding bahu untuk mencapai matlamat ini. Kalau dilihat dari segi perubahan penggunaan data, terutamanya dari bulan Mac lalu, bagaimana pihak Digi melihat trafik yang meningkat hampir 40% lebih, dan bagaimana cara untuk memastikan data yang dapat dibawa dan dapat ditampung dengan kita jangka akan bertambah lagi selepas ini? Pertama sekali kita perlu tahu bahawa pembelajaran sekarang semuanya online. Hampir semuanya online bila sekolah-sekolah ditutup. Dan dalam PKPB ini, kalau orang bekerja di rumah, semua kerja-kerja produktiviti pun online. Tak ada lagi mesyuarat face to face ya. Semua akan online dalam Microsoft Teams ataupun Zoom ataupun berbagai peranti yang lain ya. Yang keduanya, penggunaannya daripada sekolah dan kawasan pekerjaan macam tengah in the middle of the city ya, city hotspot ya. Semua telah shifted ke kawasan rumah. Itu yang pertama.
Jadi penggunaannya telah mendadak, penggunaannya pun bertempat pada tempat yang lain. Sekarang dari syarikat kita tengok secara purata 18 GB satu bulan. Ya. Tahun sebelum ini 12 GB setiap pengguna. So semakin mendadak. Jadi melihat kepada perubahan ini, bagaimana DG sebagai syarikat telekomunikasi membantu para pelanggan anda untuk mendapat manfaat daripada penggunaan internet yang baik? Ya. Pertama sekali untuk meningkatkan semua rangkaian kita di mana saja kita berada. So kita akan meningkatkan liputan yang pertama, yang kedua menambahkan lapisan daripada network tu supaya lebuh raya, kita boleh katakan lebuh raya semakin luas. Ya. Kalau lebuh raya semakin luas, lagi banyak kereta yang boleh sampai ke matlamat ke tumpuan mereka. Yang kedua ialah untuk menawarkan juga package-package yang berkenaan dan murah untuk pelanggan-pelanggan kita. DG dengan semua industri telah memberi 1 gigabyte percuma setiap hari kepada semua pelanggan. Saya menyarankan semua pelanggan untuk menyemak website penyedia internet mereka untuk mendapatkan offer yang terkini. Juga untuk syarikat-syarikat kecil dan sederhana ada berbagai jenis produk yang telah disediakan untuk syarikat-syarikat sederhana dan kecil ni untuk mendigitalisasikan pekerjaan mereka, digitalize the business supaya boleh terus beroperasi dalam masa ini. Secara peribadi, secara personal, apa yang kepentingan jendela ini, khususnya pembabitan DG dalam jendela ini? Kenapa perlu ini dipercepatkan dan mengapa ia penting untuk negara? Kalau kita memikir berkenaan dengan socio-economic development, pembangunan socio-ekonomi, semua ini bergantung kepada kesaling hubungan. Kalau kita membekalkan konektiviti kepada rakyat semua, walaupun untuk pembelajaran ataupun untuk bisnes, untuk konektiviti ataupun untuk juga entertainment, apa-apa hobi yang lain, semuanya bergantung kepada internet pada zaman sekarang. Kalau kita fikir juga semua faset hidupan harian kita bergantung kepada internet. Dan benda ni, telefon ni, kita panggil telefon tapi ini bukan telefon. Komputer kecil, television, internet screen untuk video conferencing. So dalam semua faset harian dipanggil. Ini ada realiti yang am untuk semua rakyat. So kita kena pastikan bahawa bukan saja rakyat di bandar ataupun bandar raya yang dapat menikmati tahap internet yang berkualiti, tetapi juga rakyat-rakyat yang hidup di kawasan pedalaman, kawasan luar bandar dapat menikmati perkhidmatan yang kukuh. Kita ada sedikit masa berbaki. Kalau kita tumpukan perhatian sedikit kepada dunia perniagaan, bagaimana peniaga-peniaga kecil yang mungkin terjejas akibat daripada COVID-19 dapat menimbang manfaat daripada penggunaan internet? Kalau sebelumnya perniagaan mereka ni perniagaan fizikal, jadi bagaimana untuk mereka bergerak ke dunia digital dan juga mendapat manfaat daripada pelbagai program yang turut ditawarkan? Ya, Terence, ini sebenarnya memerlukan pemikiran ataupun paradigm yang baru. Kita perlu memikirkan bagaimana bisnes kita, perniagaan kita dapat dijalankan dalam realiti baru ini, ataupun apa yang kita panggil normal baru ini. Kalau kita rewind pada bulan Februari, semua peniaga-peniaga pun menyangka ini menjadi mustahil. Tetapi kita sudah tengok beberapa bisnes telah shifted ke online. E-commerce, kita tengok penggunaan e-commerce sedang meningkat sampai mendadak sekarang. So peniaga kecil juga kena memikirkan bagaimana untuk menggunakan tools ataupun servis internet yang berada sekarang ni, penggunaan internet yang semakin meningkat daripada pengguna untuk mentransformasikan perniagaan mereka. Dan sebenarnya ada peniaga kecil dan sederhana ini ada dua ketakutan. Satu, bahawa untuk mendigitalisasikan bisnes ni rumit. Yang kedua, ia mahal. Tapi sekarang
kita akan kita boleh memberitahu kepada mereka bahawa ia tidak berapa rumit. Kita akan simplify ya. Ada banyak software, ada banyak offering sekarang yang membuatkan digitalisasi ini secara mudah dan secara murah juga. Ya. Dan ada geran penjana juga yang ditawarkan untuk membantu anjakan itu daripada fizikal ke digital. Ya, betul. Pihak penyedia internet telah bekerjasama dengan MOF, dengan KKMM untuk menyediakan geran penjana digital ini untuk syarikat-syarikat mudah, syarikat kecil dan sederhana. So kita menyaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menyemak apa-apa geran yang ada sekarang. Ada berbagai jenis geran. Kita tak ada masa sekarang untuk bercakap tentang geran yang begitu. So menyemak daripada website penjana ataupun website penyedia internet sendiri untuk mendapatkan pakej-pakej yang terbaru. Bila terlibat dalam satu misi dan visi sebesar ini seperti Jendela memerlukan semua kerjasama juga penlibatan syarikat telco utama. Juga bila bercakap tentang sambungan networking ataupun rangkaian ini, terutamanya bagi peniaga yang telah banyak travel ataupun pergi ke luar negara, akan timbul perbandingan. Oh, kalau di Korea lagi laju, kalau di Singapura macam ni connection, kalau di Thailand, di mana kita dari segi speed ataupun kemampuan internet kita? Ya, kalau ada banyak ruang untuk menjadi lebih baik, untuk meningkatkan kualiti lagi. Ya. Apa yang perlu adalah semua agensi-agensi, sama ada agensi kerajaan ataupun agensi swasta, kerjasama. So dalam industri kita pun, syarikat-syarikat muda alih dan syarikat-syarikat penyedia, syarikat-syarikat talian tetap akan bekerjasama untuk membangunkan industri dan memperbaiki industri ini kepada tahap yang lebih tinggi. Dan kerjasama ini penting sebab dalam keadaan industri sekarang tidak boleh satu syarikat ataupun satu agensi saja yang akan bertanggungjawab untuk meningkatkan ini. Semua agensi kena bekerjasama dan ini yang kita panggil saling hubungan, connectivity dia. Ya. Semua akan overlap. Peranan kita semua overlap. Ya. Di mana Joki melihat Malaysia selepas 2021 bila kita semua mendapat vaksinnya dan dunia kembali mungkin normal sedikit. Di manakah kita selepas itu, selepas program Jendela ini, selepas internet menjadi utility yang ketiga seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi apakah visi Joakim sendiri untuk Malaysia? Ya, apa yang kita semua boleh mendapat encouragement ya. Penggunaan internet daripada rakyat semua telah meningkat. Ya. Pemikiran kita sudah berubah daripada semua benda-benda walaupun dalam perniagaan ataupun pembelajaran ataupun berbagai-bagai lain yang norma yang lama tu telah digegarkan. Ya. Kita semua, pemikiran kita semua telah shifted kepada norma yang baru, dinamik yang baru. Jadi itu merupakan tahap permulaan, starting point yang baru untuk kita untuk membawa negara kita kepada tahap yang lebih tinggi daripada connectivity kepada dunia dan lain, daripada meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat di mana juga mereka berada. Dalam situasi sekarang bila mana sebagai pengguna biasa yang tidak ada latar belakang tentang technicality ataupun aspek kejuruteraan, kita tidak nampak kebaikan kelancaran sistem itu selama berhari-hari dalam setahun itu, tapi satu hari network down, dia punya kemarahan yang diluahkan di laman media sosial itu. Jadi barangkali ada tanya, network down pun tak boleh, macam mana nak buat Jendela? Jadi bagaimana untuk memperbetulkan persepsi seperti ini? Ya. Saya kena kembali kepada apa yang saya baru bercakap ini, kerjasama antara semua agensi ya. Untuk kita, kalau ini dipanggil utility ketiga ya, sama juga seperti kalau air dibatalkan ataupun electricity dibatalkan ya. Semua faset hidup kita tidak boleh bergerak. Online banking tidak boleh bergerak. Kalau kita nak memesan daripada e-commerce, susah. Kalau kita memesan makanan, susah. Kalau kita nak panggil Zoom, Waze, kita nak pergi dari daily travel kita pun semua akan tergendala sebentar akibat tiada ini. So kita sekarang kena memastikan bahawa
quality dan kesediaan availability network ini adalah dalam satu tahap yang paling tinggi sekali. Sekarang ini kalau ada pencemaran air, ia tidak akan dipandang pandang ringan oleh pihak berkuasa ataupun pihak law enforcement agency pun. Ya. So sama juga pada utility ini kena dijaga dan kena dinaik tarafkan dan juga menjadi tanggungjawab rakyat semua untuk memastikan bahawa kalau kita memakai internet dalam wifi, kita tumpukan penggunaannya untuk benda-benda yang produktif. Janganlah kalau kita pakai wifi untuk satu PKR, ya, semua orang pakai wifi untuk Netflix atau Google, susah juga untuk Netflix atau YouTube, susah juga untuk budak-budak yang belajar di rumah mendapatkan liputan ataupun kualiti yang diperlukan untuk pembelajaran mereka. Dalam pada itu kosnya, Joakim, adakah Joakim melihat kosnya akan terus turun atau bagaimana untuk pengguna individu? Untuk pengguna individu, kalau kita perhatikan, ya, sektor kita adalah satu-satunya sektor di mana tahun demi tahun harga untuk pengguna, harga untuk setiap megabit menjadi semakin murah. Ya, itu dari segi pengguna. Tapi untuk segi pembangunan, ya, juga menjadi kadang-kadang menjadi rumit sikit. Terutamanya dalam keadaan sekarang bila mengambil bekalan equipment yang baru daripada luar negara, semua sedikit merumitkan. So kosnya ataupun masa yang diambil untuk roll out mungkin bertambah sikit. Itu pentingnya pelan jendela. Kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, local council, government agency di tahap persekutuan dan di tahap negeri dan di tahap daerah pun untuk memastikan rollout infrastruktur ini berlaku secara lancar dan tidak tergendala. Kalau ini semua dikoordinasikan dengan baik, dengan mantap, dan MC sekarang mengadakan pertemuan, ya, meeting dengan setiap CEO kerajaan setiap 3 minggu, setiap 2 minggu dengan pengerusi MC, ya. So kita semua bekerjasama, everyone is round the table untuk menumpukan perhatian kepada macam mana untuk mengatasi masalah-masalah rollout yang berada dekat sekarang, ya. Itu yang diperlukan kalau kita memanggil ni utility yang ketiga. Ya. Terima kasih Joakim kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan membuka minda kita kepada jendela yang kita semua nantikan di Malaysia, dan harapan kami semoga ia akan memberi kesan dan manfaat besar kepada negara. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami. Kita berehat seketika dan kembali selepas